Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Apa khabar warga Facebook? Kita perkenalkan diri dululah. Nama saya Dr. Wahizat bin Daud. Dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya adalah membantu kaum lelaki dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat bagi mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey. Jadi tanpa melengahkan masa, kita jemput Dr. Daus untuk masuklah. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih bersama kami dalam Kopi-Kopi pada malam ni. Kopi-kopi bersama pakar PSY kita. Jadi kita cerita-cerita tentang isu kesihatan mental pada malam ni. Jadi saya perkenalkan diri dululah kan. Macam biasa, nama saya Dr. Firdaus Aziz, pakar psikiatri penagihan, bertugas di Kota Kinabalu. Dan telah pun bertugas lebih daripada 15 tahun kot dalam bidang psikiatri ni sendiri. So pada malam ni pula kita akan cerita sesuatu berkenaan dengan tidur. Benda yang memang biasa kita buat hari-hari. Kadang-kadang kita tak fikir panjang pun tentang benda ni. Kecuali lah bila tiba-tiba kita tak dapat tidur, masa tu lah kita start susah hati. Dan bagi setengah orang, tidur ni menjadi masalah yang lebih daripada tu. Cuma isunya, sejauh mana dia faham itu perkara itu adalah benda yang biasa atau benda yang lagi kompleks yang luar biasa. Sebelum ni memang rasanya Ijat pernah minta saya bercerita tentang tidur ni banyak kali dah sebelum ni. Cuma saya segan sikit nak bercerita sebab tidur saya pun letah buka kan. Masa zaman student dulu pun walau study waktu malam sama kan kita. Lepas tu masa kerja kat hospital pula, on call pun masa pun tak tentu waktu kan. Masa pun tak tentu dari segi tidur. Jadi nak kata kita sebagai orang yang pandai bercerita tentang tidur ni agak susah sikit lah. Macam tu. Okay, sebelum tu bagi yang baru bersama, jangan lupa like, jangan lupa bagi tag dan kalau nak share pada kawan-kawan yang mungkin dapat manfaat bersama dengan perbincangan malam ni, iaitu berkenaan dengan isu tidur. Kita nak cuba faham tentang isu tidur. Bukanlah saya kata saya lebih pakar dalam isu tidur, tapi sekurang-kurangnya apa yang saya faham atau apa yang Dr. Ijat faham kita boleh kongsi bersama supaya kita dapat tidur ni dalam perspektif yang lebih terbuka lah. Jangan lupa juga komen atau tanyakan soalan yang berkenaan dengan kalau dia tanya soalan, boleh saya akan tolong highlightkan lah soalan nanti. Okay. Mungkin kita boleh, mungkin soalan tu dapat memberi saya fahaman juga tentang apa keperluan orang ramai bila berkenaan dengan isu tidur tu sekarang. Isu tidur tu sendiri. Okey. Antara benda yang saya rasa agak rumit sikit lah bila berbincang tentang tidur ni. Satu, bila orang cakap tentang tidur kan automatik orang fikir ada keperluan ubat. Jadi bila kita cakap ubat dengan tidur ni, kita nampak macam benda tu mudah sangat. Sedangkan tidur ni kita tak boleh nampak dari segi aspek kita bagi ubat terus tidur. Malah ubat tu kadang-kadang boleh memudaratkan, dan itu mungkin satu topik yang kita akan bincang minggu depan lah. Satu lagi benda, bila kita nak cakap tentang tidur ni, dia ada aspek teknikal yang kita kena jelaskan supaya orang nampak kenapa pentingnya rawatan tertentu, kenapa ada bezanya orang tertentu dalam tidur, dan kenapa ada interaksi atau ada kesan dari segi fizikal orang tu, dari segi pemakanan orang tu yang boleh mempengaruhi tidur seseorang. Satu benda yang saya agak risau juga sebab bila kita cakap tidur ni banyak orang kaitkan dengan penyakit mental atau kesihatan mental, sedangkan tidur ni sebenarnya ada banyak berkaitan dengan aspek perubatan juga. Bila orang lepas stroke misalnya, bila orang ada penyakit-penyakit tertentu, benda tu memberi kesan kepada tidur. Jadi bagus kita guna kesempatan malam ni untuk kita tengok kaitan keadaan-keadaan tertentu dengan tidur tu sendiri. Dan so jadi kalau kita nak berbincang tentang tidur, kita mula dengan persoalan apa itu tidur. Itu perkara yang pertama yang kita kena bincang tentang tidur. Tidur pun nak kena define dulu definisi tidur .
Apa yang berlaku masa tidur? Teruskan. Jadi kalau segi definisi ni Kak Ijat, tidur ni satu tempoh yang kita ni macam hilang kesedaran kita. Tapi hilang kesedaran tu tak cukup untuk menggambarkan apa sebenarnya yang berlaku waktu tidur. Ada orang cakap tidur ni waktu rehat. Tapi sebenarnya kalau kita tengok sendiri dari segi aspek sains semua kan, tidur ni sebenarnya lagi kompleks daripada waktu yang kita rehat semata-mata. Jadi dalam tidur ni, apa yang kita kena faham, dia ada kitaran. Dan kitaran ni berlaku secara berulang-ulang. Setiap kitaran dia ada dua jenis peringkat. Dia ada peringkat REM atau kita panggil Rapid Eye Movement, dan dia ada peringkat non-REM atau Non-Rapid Eye Movement. Okay? Dan peringkat REM ni dia ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4. Dan bila dah habis peringkat-peringkat tu, barulah seseorang itu masuk kepada peringkat non-REM. Jadi itu satu kitaran. Jadi peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, lepas tu non-REM. Habis kitaran tu, biasanya dalam tempoh setengah jam ke 90 minit, dia akan masuk balik kitaran yang baru. Sama balik, dia akan ulang balik. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dengan peringkat REM. Dan benda ni akan berulang-ulang sepanjang seseorang itu tempoh. Sepanjang orang tu tidur. Jadi contohnya lah, kalau orang tu tidur 8 jam kan, dia punya kitaran tu dia akan berlaku sepanjang tempoh tu. Dia akan lalu tempoh REM dengan non-REM, lepas tu balik REM dengan non-REM dan sampai habislah. Cuma ada bezanya. Semakin lama kita tidur, kita punya peringkat non-REM tu akan makin tinggi. Ada pentingnya kita tahu bahawa ada bezanya peringkat REM dengan non-REM ni. Masa peringkat REM, peringkat 1 dalam REM ni peringkat yang kita kan peringkat separa sedar, peringkat yang kita nak masuk dalam tidur. Kita belum tidur lagi, peringkat nak masuk dalam tidur. Ini contohnya kalau kita dengar lecture atau dengar malam ni ada yang tersengguk-sengguk tu kan, itu kita panggil sebagai peringkat 1 lah, peringkat separa sedar. Dia bukan peringkat tidur yang sebenar sebab dia belum cukup lagi, dia punya proses tu belum cukup lagi untuk dia betul-betul tidur lah. Peringkat kedua baru peringkat yang lebih sikit. Bila dah habis siap Daud. Saya cuba sharekan slide share screen dia. Slide. Mungkin boleh nampak, cuba diorang boleh nampak apa tu 4 stages of REM ni. Okey. Boleh yang ini. Boleh nampak kah? Can you see that? Boleh juga. Mungkin boleh juga lah. Kita highlight yang besarkan lah. Begitu. Okey. Jadi kita teruskan ya. Yang satu tadi teruskan. Peringkat 1, saya cakap tadi peringkat 1 ni peringkat separa sedar, orang tu baru nak masuk tidur. Peringkat 2 ni peringkat dah mula tidur tapi masih lagi ada reaksi terhadap persekitaran lah. Jadi kalau kita tengok dari segi gelombang otak tu, otak kita kan ada electrical wave kan. Jadi kalau kita tengok gelombang tu, kadang-kadang kalau ada bunyi bising sikit, dia akan ada perubahan-perubahan sikit. Maksudnya kita masih lagi boleh bertindak dengan persekitaran. Kita punya tahap kesedaran tu masih lagi macam ada macam boleh terganggu dengan persekitaran. Peringkat ketiga dan peringkat keempat ni lah peringkat yang kesedaran kita betul-betul akan kurang lah, akan hilang lah. Jadi semakin lama dalam tidur tu, semakin meningkat kita dalam peringkat tidur tu, semakin kurang tahap kesedaran kita. Sampailah peringkat non-REM bila kesedaran kita tu memang agak limited lah, agak kurang. Tapi benda yang agak ironik kan tentang peringkat-peringkat ni, walaupun tahap kesedaran kita makin kurang, tapi keupayaan otak kita seolah-olah semakin meningkat. Ini berbeza dengan apa yang kita percaya selama ni. Kita kata tidur ni kita semua benda akan kurang. Kita akan rehat betul-betul. Tapi sebenarnya ada banyak yang berlaku dalam otak semakin lama kita dalam peringkat tidur kita. Dan itu yang menjadi sebab kenapa orang katakan teori, orang bagi teori kenapa pentingnya tidur ni. Semakin kita tidur, sebab keaktifan otak kita semakin tidur tu, maka dia dapat memberi satu bentuk peningkatan kepada keupayaan pemikiran kita, peningkatan dari segi kehidupan kita seharian lah. Dia akan bagi bentuk dia akan ada kebaikan dia dari segi pemikiran kita, ingatan kita dan macam-macam aspek dalam kehidupan kita, ya.
Jadi berbalik kepada kitaran tadi tu. Jadi semakin malam kita punya kitaran tu memang akan ada, dan kitaran tu sekitar 90 minit setiap satu, tapi non-REM tu yang akan paling banyak. Non-REM ni dia unik ni, inilah peringkat bila kita katakan kita dalam mimpi. Dan di sinilah peringkat bila kita kalau sedar kan kita boleh seolah-olah akan boleh teringat sikit mimpi kita, sebab masa inilah tempoh yang otak kita sangat aktif. Pada masa ni jugalah kalau kita pada siang tu ada masalah ke apa-apa kan, peringkat ni lah kita punya otak kan aktif untuk mencari penyelesaian pada masalah tu. Itu sebabnya kadang-kadang bila kita terjaga daripada mimpi, seolah-olah kita dapat jawapan tentang isu atau masalah kita pada hari yang sebelum tu. Dan benda ni berlaku pada peringkat non-REM tu tadi. Dan masa peringkat non-REM ni juga benda yang sangat unik. Kita punya badan seolah-olah paralyzed. Kita tak boleh bergerak badan kita. Saya tak tahu betul atau tidak kan, kadang-kadang orang Melayu kata malam-malam kena hempap. Maksudnya badan dia masih tak boleh gerak tapi dia sedar. Sebab mungkin benda ni berlaku pada peringkat non-REM lah. Badan kita mengalami paralisis atau hilang keupayaan bergerak, tapi otak kita adalah sangat aktif. Okay? Alright. Itu waktu non-REM Itu berlaku pada non-REM. Jadi mimpi dan semua benda tu boleh berlaku pada peringkat 3 dan 4, maksudnya deep sleep, tapi banyak berlaku pada peringkat non-REM tu tadi. Okey, itu tentang apa yang berlaku masa tidur. Otak kita melalui peringkat-peringkat, melalui kitaran-kitaran itu tadi. Satu benda yang kita nak tahu juga, tidur ni dia banyak dia berlaku disebab dipengaruhi oleh persekitaran. Benda yang penting dalam tidur yang kita kena tahu adalah aspek cahaya, pencahayaan dan juga aspek bahan kimia. Jadi kita ada apa yang kita panggilkan sebagai ritma sikadia atau circadian rhythm. Circadian rhythm ni berlaku setiap 24 jam. Ini yang menentukan kita punya kesedaran atau peringkat kita berjaga, dan ini yang menentukan peringkat masa kita tidur. Dan peringkat dan kitaran ritma sikadia ni dia dipengaruhi oleh cahaya, terutamanya cahaya matahari. Dan cahaya matahari ni dia sebenarnya ada warna biru, yang warna biru ni yang akan mempengaruhi otak supaya dia menyebabkan kita boleh berjaga pada waktu siang hari. Dan sebab cahaya matahari makin kurang kan, cahaya biru ni makin kurang, maka kita akan mula terasa nak tidur, dan pada masa ni juga akan berlaku peningkatan dari segi hormon melatonin. Ini yang menyumbangkan lagi kepada tidur kita pada waktu malam. Penting kita tahu ni sebab benda ni terganggu terutamanya pada zaman sekarang ni. Sebab sekarang ni kita ada artificial light, lampu-lampu yang bukan palsu, lampu yang boleh mimik, yang boleh seolah-olah sama dengan cahaya matahari. Dan lampu ni contohnya lampu fluoresen lah, lampu putih fluoresen tu, dia punya cahaya tu sama macam cahaya matahari. Itu sebabnya kalau kita pasang waktu malam, kita punya kitaran tu boleh terganggu sebab otak kita macam keliru antara cahaya waktu siang dengan cahaya waktu malam sebab kita ada cahaya biru tu. Satu lagi punca cahaya biru yang boleh mengganggu adalah apa yang kita dapat daripada handphone, daripada gadget-gadget. Sebab banyak gadget-gadget tu banyak cahaya biru kan. Itu sebab sekarang banyak handphone dan juga reader book, yang e-book punya reader tu, dia cuba mimik cahaya kuning. Dia nak cuba elakkan daripada cahaya biru. Sebab kalau kita banyak yellow tinge dia kan. Sebab lebih banyak cahaya biru tu, lagi dia akan ganggu kita punya kitaran tidur tu tadi. Dan bila kitaran tidur, itu sebabnya kita tak dapat tidur yang sempurna lah. Dan ini perkara yang sangat sering berlaku lah pada orang yang kerja shift misalnya. Dan ini juga yang ada kaitannya kenapa orang yang mungkin berjalan jauh kan akan alami jet lag. Dia perubahan dari segi cahaya itu tadi. Tapi keunikan badan kita, dia akan cuba dapat satu bentuk keseimbangan. Jadi badan kita akan cuba tengok balik cahaya matahari tadi tu, dan dia akan cuba seimbangkan balik. Jadi kitaran tu akan balik pada siang dan malam lah. Jadi malam waktu untuk tidur, siang waktu untuk berjaga tu sendiri. Okay? Jadi saya cakap tadi. Maksudnya waktu malam kita tidur lebih bagus untuk
tidak ada lampu langsung, betul? Betul. Itu yang terbaik lah. Sebab malam tu memang adalah tempoh yang memang badan kita, otak kita tak boleh sensitif dengan cahaya. Tak boleh ada cahaya biru tu sebenarnya. Dan pada masa tu melatonin agak tinggi lah disebabkan kurangnya cahaya biru. Itu sebabnya kenapa rasionalnya kita tak digalakkan untuk tengok TV, kita tak digalakkan untuk tengok phone pada waktu malam. Cahaya biru tu tadi mempengaruhi kita punya kesedaran otak tadi, mempengaruhi kita punya rhythm tu tadi. Okay, so itu berkenaan dengan apa yang berlaku, bagaimana kita boleh tidur. Yang ketiga pula, kenapa kita tidur. Ini benda yang masih lagi jadi kontroversi. Sebab kita cuma tahu, kita cuma ada teori kenapa pentingnya tidur. Kita masih lagi betul-betul belum faham tentang kepentingan tidur di dalam manusia. Jadi teori pertama tentang kepentingan atau keperluan tidur, dia kata bahawa tidur ni satu proses yang memberikan baik, yang membantu dari segi baik pulih badan dan juga otak. Jadi baik pulih badan ni dari segi keupayaan jantung. Bila kita tengok orang yang ada masalah tidur, antara masalah yang timbul dalam kehidupan dia adalah penyakit jantung, penyakit kencing manis, penyakit darah tinggi. Jadi ada perkaitan tidur ni dengan keupayaan badan untuk restore atau baik pulih keupayaan jantung dan badan secara fizikal. Secara neurological ni, secara otak dia, tidur tadi penting dari segi keupayaan otak. Dia akan meningkatkan keupayaan otak. Itu sebabnya saya kata tadi, walaupun tahap kesedaran kita macam makin lama makin kurang, rupanya tidur ni pada peringkat makin kurang tu otak kita semakin aktif. Ada sesuatu yang berlaku pada otak kita yang membolehkan otak kita aktif. Dan itu sebabnya ada orang kata, dari segi ada teori lain mengatakan bahawa tidur ni penting sebagai satu proses konsolidasi atau penyimpanan maklumat. Masa tidur ni lah, apa yang kita ingat, apa yang kita belajar, pengalaman kita tu semua macam ditempatkan pada tempat-tempat yang sepatutnya lah. Itu sebabnya kita dapat buat keputusan dengan lebih bagus maksudnya. Sebab dia macam nak kata, bukan reboot kan, macam ada proses penyusunan masa kita tidur tu. Dia ada proses penyimpanan yang berkesan pada waktu tidur tu. Dan benda ni banyak berlaku yang macam saya cakap tadi lah, masa non-REM kita tidur tu. Itu sebab banyak penyelesaian masalah boleh berlaku waktu tu. Itu juga kenapa kalau seseorang tu misalnya tak dapat tidur yang cukup, besoknya dia akan nampak ada kesan dari segi dia nak buat keputusan, dari segi attention dan fokus dengan konsentrasi dia. Sebab otak tak cukup masa untuk melakukan proses penyimpanan tu tadi. Ya? Dan satu lagi teori, dia kata, ni teori evolusi lah, tidur ni penting sebab secara lumrahnya malam ni banyak binatang-binatang buas keluar. Jadi manusia tak perlu keluar waktu malam. Dan daripada tidur tak buat apa-apa, waktu malam lah kita tidur. Itu dia punya teori dia. Jadi ada teori mengatakan tidur ni satu kepentingan untuk baik pulih badan dan juga otak. Ada teori mengatakan tidur ni adalah satu proses untuk membaiki penyimpanan maklumat atau pengetahuan dalam otak, dan ada satu dia kata dari segi aspek keselamatan, kenapa pentingnya kita tidur. Tadi saya sebut tentang REM dengan non-REM. Satu benda yang saya nak cakap tentang tidur juga, yang penting kita tahu bahawa tak semua orang perlukan tidur yang sama. Dan ini sangat berbeza dari segi umur ke umur lah. Secara umumnya, sebagai seorang dewasa, kita perlu tidur antara 6 hingga 8 jam lah. Ada orang sampai 10 jam. Jadi orang dewasa dia punya keperluan tidur dia 6, 8 hingga 6, 10 jam. Tapi bila kita seorang bayi, tempoh tidur kita sangat tinggi. Kebanyakan bayi dia perlukan tidur antara 16 hingga 18 jam. Kalau baru-baru lahir tu kan, 18 hingga 20 jam. Dan bezanya bayi dengan orang dewasa, dia punya non-REM dia tu sangat panjang. Dia punya mungkin kita boleh pergi balik kepada teori tadilah. Masa tidur ni adalah satu tempoh yang penting untuk proses penyimpanan informasi, penyimpanan pengetahuan semua tu. Itu mungkin sebabnya kenapa bayi dan kanak-kanak dia punya tempoh non-REM tidur dia sangat tinggi. Semakin kita dewasa pula, dia punya tempoh non-REM tu dia macam seolah-olah makin kurang. Jadi kalau bayi perlu 16-18 jam, bila dia dah pergi sekolah rendah, sekolah masa zaman remaja kan, dia punya tempoh tidur tu dah perlu dekat 10 jam saja. Dan itu sebabnya bila dia dah dewasa, dia perlu 6 hingga 8 jam. Dan bila dia semakin tua, tempoh tidur tu, keperluan tidur tu jadi lagi pendek.
Jadi kadang-kadang 6 jam, 4 hingga 6 jam. Dan benda yang paling penting yang kita kena tahu bila kita makin tua, dia punya non-REM tu sangat kurang. Itu sebabnya kadang-kadang orang tua dia selalu komplain tidur tak nyenyak lah, sebab hakikatnya dia dah tak dapat non-REM. Non-REM tu dah tak ada. Dia punya tidur banyak dari jenis REM. Banyak daripada peringkat 2, 3 dengan 4 tu. Memang kenyenyakan yang macam yang seseorang rasa dalam non-REM tu tak akan dapat dirasa bila kita makin tua. Ini penting saya selalu jelaskan pada orang tua, sebab kadang-kadang dia nak juga ubat sebab dia nak tidur macam nyenyak macam zaman dia muda-muda dulu. Sedangkan ekspektasi tu dia punya jangkaan tu tak memenuhi benda yang realistik lah. Dia tak realistik. Apa yang dia nak tu sesuatu yang tak realistik. Sebab secara fitrahnya bila kita makin tua, memang tidur kita akan berubah dan kita punya tidur memang tidak akan nyenyak, tidak akan macam seolah-olah sempurna sebagaimana masa kita zaman kanak-kanak atau zaman remaja tadi itulah. Okay? So itu aspek tentang tidur. Alright? Kadang itulah dia orang komplain, kadang dia baru nak tertidur, dia cakap mungkin dalam setengah jam, sejam, lepas tu ada bunyi kucing lah, ada bunyi yang kuat sikit dekat dapur, dia terjaga, lepas tu dia tak boleh tidur. Ramai yang datang umur di atas 50-60 tahun, makcik-makcik lah, selalunya komplain begitu. Kita balik pada teori yang kita balik pada kitaran yang saya sebut tadi. So kita kena lalu kitaran REM dengan non-REM kan. Tapi bila orang tua, dia punya non-REM tu pendek, sedangkan REM je tu lebih banyak kan? Itulah sebabnya kadang-kadang dia mudah terjaga, sebab dia banyak pada peringkat 2, banyak pada peringkat 3 tu, dia tak betul-betul nyenyak tidur dia sebagaimana dalam peringkat yang 3, 4 dengan non-REM tu tadi. Banyak orang yang dah tua tu, dia punya peringkat tidur tu banyak berlegar di sekitar peringkat 2, 3, peringkat 2, 3. Tak berapa kuat dia punya tidur tu. Dia punya kesedaran, dia punya reaksi pada persekitaran tu akan lebih tinggi disebabkan kurangnya non-REM dia dalam tidur tu tadi. Okey, tadi kita cerita tentang tidur. Harap-harap boleh faham lah kan tidur tu. Non-REM, REM, ritma sirkadia, lepas tu tempoh tidur tu. Sekarang saya nak masuk pula tentang apa masalah yang boleh berlaku semasa tidur tu lah. Jadi kalau dari segi masalah yang berlaku, dari segi perubatan kenapa pentingnya tidur, sebab kita nampak orang yang tak cukup tidur ni, dia ada banyak masalah yang berkaitan jantung, masalah darah tinggi dengan kencing manis. Jadi memang ada perkaitan. Mungkin kita masih lagi tak faham dengan jelas perkaitan tu, tapi seseorang yang kurang tidur, dia akan meningkatkan risiko dia untuk masalah-masalah jantung, masalah darah tinggi, masalah kencing manis. Nah ini ditambahkan lagi contohnya kalau dia ada stres dalam kehidupan dia, atau dia mengamalkan kehidupan yang tak sihat lah, macam pengambilan rokok, penggunaan rokok, kurangnya aktiviti fizikal. Jadi dia lagi meningkatkan bahayanya dia mengalami penyakit-penyakit macam kencing manis, darah tinggi itu semua lah. Lagi satu didapati bila orang tak tidur kan, dari segi keupayaan otak dia tu pun akan terganggu. Dia punya keupayaan untuk buat keputusan, atau dari segi mood dia sendiri, perasaan dia tu akan terganggu. Saya tak tahulah kalau Ijat macam mana, tapi kalau dulu saya lepas post call kan, post call tu maksudnya lepas on call, besok tu saya jadi hyperaktif sikit. Sebab tak cukup tidur ni kadang-kadang dia akan mempengaruhi kita punya mood. Jadi macam resah gelisah semacam, kadang-kadang macam cakap banyak sikit sebab tak cukup tidur. Jadi memang tidur tu dia agitated sedikit lah, dia rasa macam ada senang trigger lah macam tu. Betul. Jadi mood tu akan terganggu dengan saya lah dengan masa tu. Betul. Kadang-kadang kalau nak aktif, kadang-kadang kita tak cukup tidur tu, kita akan jadi lebih aktif kan. Itu satu benda yang saya nampak dulu lah dari pengalaman tak tidur tu. Dari segi psikiatri juga pula, bila kita sebut masalah tidur, kita ada jenis penyakit-penyakit yang berkaitan tidur, atau masalah penyakit lah, kita sebut penyakit kan, disorders kan. So dia ada jenis dysomnia dan jenis parasomnia. Dysomnia ni antaranya insomnia. Insomnia maksudnya masalah dari segi nak tidur, masalah dari segi nak maintain tidur atau nak kekalkan tidur, masalah dari segi terjaga awal, lepas tu tak boleh tidur balik. Itu insomnia. Kita ada juga yang jenis hypersomnia, yang terlebih tidur. Jadi dysomnia ni berkaitan dengan kualiti tidur. Ada juga penyakit yang kita panggil parasomnia. Parasomnia ni penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah
masalah tingkah laku semasa tidur. Jadi ada orang dia boleh tiba-tiba berjalan masa tidur. Kita panggil sleepwalking. Atau dia ada night terror. Berjalan waktu tidur sleepwalking. Sleepwalking memang satu benda yang memang ada satu penyakit yang berkaitan dengan tu. Ada juga orang yang selalu terjaga-jaga dan kita panggil night terrors lah. Bila dia jaga tu dia rasa ketakutan yang sangat-sangat. Jadi kebiasaannya dia terjaga ni dalam tempoh non-REM atau peringkat yang hujung-hujung tidur tu. Itu sebabnya dia mimpi tu sangat vivid, sangat ketara yang menyebabkan dia ketakutan. Jadi dua jenis penyakit tu yang ada dalam psikiatri lah. Okey. Tapi ada juga yang ni orang muda, saya jumpa juga kalangan mereka yang berumur muda ni, bila berlaku sesuatu insiden dalam hidup, contoh dia clash dengan dia punya boyfriend ke atau girlfriend, ataupun ada kehilangan seseorang, atau ada benda yang dirisaukan, mereka yang ada anxiety pun kadang-kadang susah nak tidur, ataupun itulah bila dia tidur sekejap dia terbangun lepas tu tak boleh tidur lagi. Adakah ini termasuk dalam psikiatri punya problem ke, atau memang dia cuma dia explain tentang betul, dia explain, mungkin itu kita kategorikan sebagai insomnia lah, masalah dari segi insomnia. Tapi kita kena tengok juga punca-punca boleh jadi macam tu. Jadi betul lah Ijat cakap, stresor atau persekitaran apa yang berlaku dalam hidup kita memang mempengaruhi tidur kita. Jadi apakah yang menjadi punca masalah tidur ni? Kalau sebelum-sebelum ni bila saya bincang, saya suka bincang biological, psychological, social kan. Jadi 3 aspek ni kita kena tengok. Jadi 3 aspek ni juga kita kena tengok tentang apa yang menjadi punca masalah tidur. So jadi dari segi biologi atau dari segi fizikal, apa yang mungkin mempengaruhi yang boleh menyebabkan orang tu ada masalah tidur? Penyakit-penyakit tertentu. Contohnya penyakit jantung, congestive cardiac failure, dia ada kegagalan keupayaan jantung dia. Jadi bila dia ada masalah jantung dia lemah ke apa-apa, dia punya peredaran oksigen dia kurang, benda ni boleh menyebabkan dia sendiri mudah terjaga. Orang yang ada penyakit otak tertentu macam nyanyuk, kita panggil dementia. Orang yang ada stroke, bagi perempuan yang menopause pula, perubahan hormon, benda ni boleh menyebabkan gangguan dari segi tidur juga. Orang yang hyperthyroid sebab dia punya peningkatan dari segi hormon yang menyebabkan dia resah gelisah tu tinggi kan, itu pun akan ada gangguan dari segi tidur. Dari segi paru-paru, kita ada keadaan yang kita panggil macam obstructive sleep apnea. Bila dia tidur saja, dia macam berhenti bernafas atau dia berdengkur kuat sangat. Jadi ini pun akan mempengaruhi tidur dia. Jadi dia punya tidur tu macam tak lengkap sebab dia akan ada tempoh tiba-tiba dia berhenti bernafas, badan dia terpaksa react. Jadi dia tak dapat tidur dengan sempurna dan benda ni besoknya akan terbawa-bawa lah. Dan antara benda yang paling penting juga yang boleh mempengaruhi tidur adalah pengambilan bahan-bahan atau dadah-dadah tertentu. Jadi benda macam nikotin dalam rokok misalnya. Jadi orang yang suka rokok dekat-dekat nak tidur, dia akan terganggu tidur dia sebab nikotin ni satu stimulan. Orang yang ambil kafein, dia boleh terganggu juga sebab kafein pun satu stimulan. Orang yang ambil ubat tidur yang berpanjangan, sebab bila kita ambil ubat tidur yang berpanjangan, badan kita akan react jadi macam terbalik. Daripada kita boleh tidur, kita jadi lagi susah nak tidur. Itu sebabnya kadang-kadang saya sangat tekankan, kalau kita nak bagi ubat tidur ni bukan satu tempoh yang lama. Paling-paling pun 2 minggu. Kalau lebih daripada 2 minggu tu, risiko untuk dia nak tidur susah nak tidur lepas tu sangat tinggi sebab faktor dadah yang dia ambil atau ubat yang dia ambil tu tadi. Itu dari segi fizikal. Betapa fizikal boleh menyebabkan gangguan daripada tidur. Yang Ijat tadi sebut, bila ada masalah macam putus cinta ke apa-apa, itu berkaitan dengan faktor psikologikal. Tapi selain daripada faktor stresor macam tu, kita ada penyakit-penyakit mental juga yang boleh menyebabkan gangguan dari segi tidur. Contohnya kemurungan. Orang yang ada kemurungan memang secara tidak langsung akan terganggu dia punya kitaran tidur dia. Malah salah satu dari ciri orang kemurungan, dia punya tidur tu terganggu. Orang yang ada penyakit mood tertentu, contohnya bipolar, dia punya tidur tu akan terganggu. Orang yang ada trauma lepas trauma, dia ada alami post traumatic stress disorder, ada kemalangan, baru berlaku kemalangan, baru berlaku kematian, benda tu akan mempengaruhi tidur dia akan selalu terjaga, dia sangat sensitif. Bila dia terjaga pula, dia banyak mimpi-mimpi yang ngeri. Jadi itu akan
faktor psikologi yang begitu akan mempengaruhi tidur dia. Ada juga sakit-sakit saya dia tak boleh tidur sebab dia mengalami anxiety. Dulu kita ada bincang panjang tentang panic disorder, generalized anxiety. Jadi benda tu juga boleh mempengaruhi tidur. Of course, salah satu benda yang biasa yang kita alami sekarang dari segi persekitaran lah, perubahan persekitaran. Dalam keadaan moden ni kita sebut tadi tentang cahaya tu semua. Tapi benda yang paling penting juga yang banyak mengganggu tidur yang orang datang kat saya adalah bila dia bekerja secara shift. Tak semua orang sebenarnya boleh bekerja shift. Ada orang yang dia sensitif bila bekerja shift. Terutamanya orang yang dia punya sekitaran sekadar dia ni macam tak berapa stabil. Bila dia kerja shift kan, di situ tidur dia akan terganggu. Saya rasa saya antara orang yang macam ni. Itu sebab dia masa on call dulu, lepas on call dulu memang akan piau sikit, macam hyperactive sikit. Lepas tu kalau lebih banyak kerap pada bulan tu on call, memang lagi tak betul lah saya pada masa tu. Jadi pekerjaan shift tu adalah sangat mempengaruhi. Dan bila shift tu kan dari segi ritma sekadar terganggu sebab kita banyak terdedah dengan cahaya putih yang tak natural. Kita dapat cahaya putih yang daripada lampu-lampu. Besoknya bila siang kita dapat cahaya putih lagi. Jadi otak kita jadi confused antara cahaya yang betul dengan apa yang sebenar, yang bukan betul lah. Dan juga faktor macam jet lag semua tu boleh juga mempengaruhi. Maksudnya kalau kita travel kan, kita naik kapal terbang, kita lalu 2 jenis zon masa kan, benda tu akan banyak ganggu sebab kita punya rhythm asal tu terganggu. Kita waktu siang malam tu dah terganggu. Tapi kebiasaannya kalau jet lag ni dia akan ambil masa 2-3 hari untuk sembuh, untuk kita balik pada keadaan asal. Otak kita dia akan balik kita punya circadian rhythm tu. Dia akan tengok balik cahaya matahari, dia tengok balik kegelapan, dia akan balik, adjust balik. Itu yang biasanya berlaku. Okay. So itu yang Daus, kita dah 32 minit ni. Okay, ngam. Kita dah 32 minit. Okay. Mungkin kita boleh, mungkin saya tahu ada banyak lagi yang kita nak sambung, tapi mungkin kita boleh KIV untuk minggu depan. Sebelum kita kita nak tutup, kita mungkin akan raikan sedikit soalan lah sebab ramai yang bertanya ni. Tengok, saya pun tak tahu nak pilih yang mana satu. Saya pilih yang relevan, yang awal, yang ni lah kan. Kita tengok yang kita awal ambil daripada Nur Anis ni. Alright. Assalamualaikum doktor, saya selalu bila tidur mimpi macam-macam. Bila terjaga banyak kali pun mimpi masih boleh bersambung. Wah, ini hebat ni, mimpi boleh bersambung Bangun pagi badan letih lesu dan otak tak mampu fikir dengan waras. Doktor boleh bagi saran terbaik untuk dapat tidur yang berkualiti. Jadi itu sebab saya cakap tadi kan, bila tidur ni ada banyak faktor yang mempengaruhi kita punya tahap keupayaan tidur yang terbaik lah. Jadi antara faktor kita cakap fizikal, tapi mungkin kalau bab-bab mimpi-mimpi yang berterusan ni dia ada faktor psikologi, ada sesuatu yang mungkin pada siang hari yang mengganggu dia. Jadi pada waktu malam, pada waktu tidur, otak kita cuba menyelesaikan masalah tu, tapi mungkin sebab stresor dia atau trauma dia terlalu tinggi, benda tu akan terbawa-bawa. Kadang-kadang kita tak tahu. Kalau dari segi psikiatri yang lama kan, kita ada konsep psikodinamik. Dia kata apa yang kita mimpi pada waktu malam tu adalah sebenarnya apa yang kita fikirkan waktu siang, dan kadang-kadang apa yang kita cuba sembunyikan. Apa yang kita fikirkan tapi otak kita cuba sembunyikan. Jadi pada waktu tidur, otak kita tak boleh bersembunyikan benda tu. Jadi dia akan keluar. Dia akan keluar dan dia akan nampak dalam bentuk-bentuk simbol, dalam bentuk-bentuk yang ngeri. Jadi kadang-kadang apa yang berlaku siang tu. Jadi kadang-kadang kan, untuk orang yang ada isu mimpi yang ngeri itu semua kita kena tengok balik apa yang berlaku waktu siang, apa yang sebenarnya yang difikirkan waktu siang sehingga boleh menyebabkan dia pada malam hari benda tu terbawa-bawa. Dan kadang-kadang kalau otak kita ni resilient dia tinggi kan, dia akan cuba tutup kesedaran kita terhadap apa sebenarnya yang mengganggu kita. Dan di situ kadang-kadang bagusnya kita boleh berbincang dengan kaunselor. Kita kalau dalam psikiatri saya akan galakkan orang tu free flow. Maksudnya dia bercerita semua yang dia boleh yang terlintas dalam fikiran dia. Sebab kadang-kadang bila dia tak ada benda yang menghalang dia bercerita tu, pada masa tu mungkin terkeluar benda-benda yang sensitif yang mungkin mengganggu fikiran dia waktu siang, yang manifest, yang terhasil pada waktu malam semasa dia tidur.
Okey, itu untuk bantuan Nur Anis lah. So mungkin bagus bercerita. Kalau ikut agama kadang-kadang kita tak digalakkan bercerita tentang mimpi kita. Tapi kalau ikut psikiatri kadang-kadang bila bercerita tentang mimpi kita ni akan memberi perspektif tertentu tentang apa yang berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya. Okey. Okey, soalan dari Rangai. Doktor, mengigau tu pula stage mana? Dia tanya mengigau. Mengigau adakah tu itu bahaya? Mengigau tak bahaya. Kalau dia bahaya bila jadi parasomnia. Parasomnia ni maksudnya dia buat sesuatu tanpa kesedaran dia. Contohnya sleepwalking atau dia bertindak dalam keadaan dia tidak sedar. Jadi mengigau semua ni biasanya dah peringkat deep sleep dah. Peringkat 3, peringkat 4 masa yang dia berlaku mengigau ni. Kalau mengigau lepas tu dia tak boleh gerakkan badan, contohnya orang Melayu kata kena hempap tu kan, itu mungkin dah peringkat non-REM. Bahaya atau tidak bergantung pada tahap dia lah. Dan mengigau ni kadang-kadang macam yang Nur Anis tanyakan tadi kan, dia banyak dipengaruhi tentang apa yang kita fikirkan waktu siang. Kalau waktu siang tu ada benda yang mengganggu kita kan, pada malam tu kadang-kadang kita tak betul-betul dapat atasi isu tu, itu sebab benda tu terkeluar balik. Dan itu kadang-kadang yang jadi macam cakap-cakap dalam tidur ke, atau kita terjerit-jerit dalam tidur ke, begitu. Itu fahaman sains lah setakat yang saya faham. Okay, thank you Rangai. Daripada Vasanti, dia tanya pula ni perlu ke take nap kita punya kawan? Short nap dan beberapa jam. Okay, alright. Yang saya cakap tadi, secara puratanya seorang dewasa memerlukan 6 hingga 8 jam atau 6 hingga 10 jam. Tak bermaksud 6 hingga 8 jam tu dia capai dalam waktu malam semata-mata. Memanglah ada orang boleh tidur sampai 8 jam waktu malam. Tapi ada orang dia pecahkan waktu tidur dia. Maksudnya dia ada nap dia waktu siang. Jadi nap yang dikatakan berkesan, yang bagus adalah nap yang pendek, kurang daripada 15 minit. Bila nap dia lebih daripada 15 minit tu, dikatakan tu dah bukan nap yang bagus lah. Itu dah masuk deep sleep. Tapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa memang ada orang dia suka pecahkan waktu tidur dia. Maksudnya malam dia 4 jam, siang dia ada 2 jam. Dulu-dulu, zaman dulu kan, terutamanya orang Sepanyol, dia ada afternoon siesta. Jadi budaya hidup dia memang mengamalkan afternoon siesta, dan ini banyak dipengaruhi oleh persekitaran pada masa tu. Tengah hari agak panas, jadi nak bertugas, nak bekerja waktu tengah hari pun agak susah. Jadi dia gunakan waktu tengah hari itu sebagai waktu untuk rehat. Masa saya bertugas di Mekah dulu pun, banyak pejabat dia tak buka waktu tengah hari. Satu sebab waktu dekat dengan waktu Zuhur, lagi satu itulah ada ramai yang mengamalkan yang dipanggilkan sebagai afternoon siesta, tidur waktu tengah hari itu. Dan tidur tu kadang-kadang untuk diorang 1 hingga 2 jam. Jadi nak kata benda tu salah atau tidak, saya rasa itu yang saya tahu. Jadi pada masing-masing untuk tengok mana yang paling sesuai untuk diri masing-masing lah. Okey, terima kasih Puan Santi. Next daripada Nasda. Doktor, saya ada masalah tidur. Hampir tiap-tiap malam saya terjaga jam 1 dan jam 2. Saya tiba-tiba terkejut dan rasa berdebar-debar. Apa penyebab ini dan apa cara mengatasinya? Agak susah untuk saya katakan penyebabnya. Tapi memang ada orang memang akan terjaga-jaga, dan kita kena tahu tidur ni adalah satu kitaran. Kadang-kadang antara kitaran 1 dan kitaran 2 kita ada tempoh yang kita panggil macam yang zone yang agak misteri sikit lah. Dia bukan REM, bukan non-REM, dan dia zone yang berbeza. Jadi kadang-kadang waktu ni tendensi untuk bangun, untuk terjaga tu agak tinggi. Dan ini juga kalau dipengaruhi dengan misalnya ada isu-isu tertentu kan, itu akan lebih menampakkan isu atau masalah dari segi tidur masing-masing lah. Alright. Jadi apa penyebabnya? Macam saya kadang-kadang kita kena tengok balik apa yang berlaku waktu siang tu. Kalau terlalu kerap, kena tengok juga mungkinkah ada faktor fizikal, mungkinkah ada faktor psikologikal, atau mungkin ada masalah persekitaran. Masalah persekitaran ni selain yang saya sebut tentang cahaya tu, dia ada benda-benda lain juga. Suhu dalam bilik penting. Gangguan dari segi bunyi-bunyian tu penting. Pencahayaan dalam bilik pun penting juga. Jadi faktor-faktor ni pun kena tengok juga. Kalau dia baru ada anak kan, jadi memanglah dia tak akan tidur nyenyak kan. Setiap 2-3 jam anak akan terjaga. Jadi benda tu akan mempengaruhi lah. Kadang-kadang kita risau tentang anak sakit ke apa, benda tu pun akan mempengaruhi juga.
Jadi tidak ada satu yang boleh menjawab soalan Nasdaq tu. Tapi ya, sekurang-kurangnya Nasdaq tahu bahawa tidur ni memang ada kitaran-kitaran dan memang ada tempoh-tempoh tertentu yang kita agak sensitif dan mudah untuk terjaga. Okay, next. Mac E. Salam. Kalau susah tidur tambah ubat lagi tak apa ke dok? Wih, tambah ubat ni bahaya ni. Itu sebenarnya agak bahaya dan saya sangat tak galakkan lah. Sebab lagi kita tambah ubat, lagi tidak dapat tidur, kita akan tambah ubat. Satu benda tentang tidur kan, tidur ni sesuatu yang tak boleh dipaksa. Kadang-kadang lagi kita paksa kan, lagi kita risau tentang tidur, lagi kita akan susah nak tidur. Saya tak tahu kenapa, tapi dia macam ada dia akan ada, dia impact dia pada cara fikiran kita kot. Jadi bila fikiran kita terganggu, kita punya otak tak akan boleh nak tidur dengan mudah. Jadi kita ambil ubat dengan kita risau tentang kita tak boleh tidur, benda tu secara jangka masa panjang kan lagi akan mengganggu kita punya tidur lah. Untuk isu bagaimana kita nak mengatasi masalah tidur, bagaimana nak merawat isu tidur, mungkin saya dengan Ijat akan bawa perbincangan ni kepada perbincangan minggu depan. Supaya kita nampak macam mana pendekatan yang terbaik untuk dapatkan tidur yang terbaik lah. Tidur terbaik tak bermaksud tidur yang nyenyak, tapi bagaimana kita nak perbaiki atau membantu orang yang mungkin ada isu berkenaan tidur. Dan salah satu caranya bukan dengan tambah ubat lah. Ubat mungkin salah satu penyelesaian, tapi betul. Ubat. Okay. Okay. Kita sudah 41 minit. Mungkin kita ambil satu lagi soalan and then kita akan tutup kita punya sesi pada malam ini. Okay. Masalah kemalangan kanak-kanak tidur, mengalami masalah darah tinggi. Yang ni mungkin boleh ni kot Freda punya. Bagaimana mengatasi masalah tidur bagi mereka yang menghidap darah tinggi, penyakit jantung, kencing manis tu, doktor? Untuk mereka yang ada masalah NCD ni. Dia sebenarnya benda tu mempengaruhi. Cuma isu dia semakin kita tidak dapat tidur, makin benda tu akan menerukkan kita punya penyakit yang asal tu lah. Maksudnya kalau kita ada masalah jantung, masalah kencing manis dengan darah tinggi, mungkin benda tu akan lebih teruk kalau tidur kita makin terganggu. Apa yang saya biasa nasihatkan kepada orang kan, kita kena tengok aspek fizikal kita, aspek psikologikal kita, aspek sosial kita. Sejauh mana aspek fizikal kita terjaga. Jadi kalau kita ada kencing manis, penyakit jantung, penyakit darah tinggi, macam mana kita punya kawalan dari segi ubat-ubatan, dari segi kestabilan penyakit tu, itu sangat penting. Sebab benda tu boleh mempengaruhi kesihatan secara keseluruhannya. Lepas tu kalau kita tengok juga masalah tidur, apa yang mempengaruhi masalah tidur dari segi fizikal? Adalahkah pemakanan kita yang mengganggu? Adakah sebab kita stres atau sebab kita ada masalah-masalah tertentu, ada penyakit-penyakit lain yang boleh mempengaruhi masalah tidur kita. Jadi dia bukan macam kaitan yang secara langsung, dia banyak benda-benda lain yang akan mempengaruhi juga. Dia banyak faktor kan? Tapi sekurang-kurangnya kan, bukan saya nak menyebabkan orang rasa benda ni sangat rumit kan. Sekurang-kurangnya bila kita bincang ni, kita tahu bahawa dalam kehidupan kita, benda ni ada kaitan, benda ni ada kaitan. Jadi bila kita tahu kadang-kadang kalau kita nak dapat tahap kesihatan optimal, mungkin tahap kita punya masalah ni yang kita kena fokuskan. Begitu. Okey, terima kasih untuk yang bertanya pada malam ini. Saya minta maaf kalau ada soalan-soalan yang tak dapat kita nak raikan. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi cerita pasal mimpi pula tidur ni minggu depan. Tapi kita akan sentuh lebih kepada dia punya aspek kita nak approach macam mana kita nak bantu dan rawatan lah. So sebelum kita akhiri, mungkin Dr. Daus nak saya pun nak ucap terima kasih atas pesanan-pesanan. Saya pun nak ucap terima kasih atas perhatian masing-masing. Saya harap perbincangan malam ni dapat memberi satu gambaran sedikit lah berkenaan dengan isu yang selama ni pun saya takut nak bercerita sebab saya rasa benda ni ada banyak benda-benda yang teknikal tapi penting untuk orang ketahui. Jadi bersama saya dengan Dr. Ijat lagi minggu depan, tapi minggu depan pula kita nak cerita tentang kontroversi satu rawatan tidur, iaitu pil tidur. Tadi ada orang tanya tentang ubat tidur kan? Pil tidur. Minggu depan kita akan bincang tentang pil tidur. Sejauh mana pil tidur ni adakah dia sebagai penawar atau sebenarnya dia merupakan lebih kepada benda yang mendatangkan kemudaratan. Jadi jumpa saya dengan Dr. Ijat lagi insyaAllah pada minggu depan. Okey.
Thank you very much. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum.